Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana syrah lana sudurana. Ya Allah, yang Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana. Ya Allah, yang Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Dan jadikanlah kami sekalian, ya Allah, orang-orang yang sentiasa mendengar ayat-ayat-Mu, hadis-hadis Rasul-Mu, dan juga nasihat-nasihat agama, kemudian mengikuti apa-apa yang terbaik daripadanya. Ulaika alladzina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang Allah tunjuk hidayah kepada mereka. Wa ulaika hum ulul albab. Dan mereka itulah orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da' idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maksudnya, dan apabila sa'alaka, bertanya engkau, ibadi, oleh hamba-hambaku, tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku, kata Allah, qarib, hampir dengan mereka. Ujibu da'watad ad-da', aku sentiasa menerima, menjawab setiap panggilan orang yang memanggil. Idza da'an, bila dia panggil aku. Oleh sebab itu, kata Allah, falyastajibu li, maka hendaklah mereka itu menerima tawaranku ini. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka itu beriman dengan aku. La'allahum yarshudun, sudah pasti mereka itu akan menjadi manusia yang terdorong. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita berada dalam bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan Tarawih, bulan puasa, bulan yang diganjarkan amalan wajib sampai 70 kali ganjaran, gandaan. Amalan sunat macam amalan wajib. Kesemuanya ini adalah satu anugerah Allah kepada hamba-hambanya yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan ini tidak sepatutnya dipandang kecil oleh kita sekalian. Kata para salaf, salah seorang daripada orang-orang yang
dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata apa? Masakinu ahli dunya kharaju minha wa ma dhaqu atyaba ma fiha. Orang yang miskin di kalangan ahli dunia, orang duduk di dunia ni yang miskin dikira miskin ialah orang yang keluar daripada dunia menuju ke alam barzakh, ke negeri akhirat, dan semasa dia keluar berpisah dengan dunia, wama zaqu mereka tidak pernah menikmati, mengecapi ma atyaba ma fiha. Tayyib, maknanya yang paling bagus yang perlu dirasai oleh setiap manusia di dunia. Nah, ditanyanya, waqila wama atyabu ma fiha, wahai sahabatku, apakah benda yang paling bagus, yang paling sedap, yang paling terbaik yang ada di dunia? Makanan ke apa ke? Qal, lalu dia berkata, mahabbatullah wa ma'rifatuhu wa dhikruhu, iaitu mahabbah, kasih sayang, berkasih sayang dengan Allah, dan kenal Allah betul-betul. Yang ketiga, wa dhikruhu, dan sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Rupa-rupanya di kalangan orang-orang dulu, orang-orang yang dekat dengan Nabi, dekat dengan Allah, sentiasa menghampirkan diri dengan Allah, mereka tak rasa makanan, minuman dan seumpama yang kita rasa ni sebagai satu kelazatan. Yang dia rasa lazat, sedap, yang tidak boleh dibandingkan ialah dapat kasih sayang Allah. Dalam dia makan, dalam dia minum, dalam dia tidur, dalam dia buat kerja dunia, dia dapat mahabbah tu, kan? Dapat mahabbatullah. Itu yang dinilainya terbaik. Allahu Akbar, muslimin muslimat sekalian. Dalam ayat yang saya baca tadi, dalam surah Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila bertanya engkau wahai Muhammad oleh hamba-hambaku, ani tentang aku, fa inni qarib, beritahu kat dia aku ni dekat dengan dia. Masya Allah, mahabbah, kasih sayang. Maknanya ini yang terbaik. Sehingga Allah mengatakan, bila mana-mana hamba-Ku tanya engkau wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, aku dekat. Kat mana Allah? Dia kata dekat. Yang kita duk menapas ni dengan nyawa ni, siapa yang beri? Nah, Allah beri. Ruh Allah, maknanya nyawa Allah yang beri pada kita, yang kita boleh bernafas, boleh pergi mari ini dah satu dah mahabbatullah, yang sepatutnya kita tidak sombong dengan Allah, tak rasa megah segala yang kita miliki. Sebab mahabbatul Allah yang paling dekat dengan kita ialah ruh yang kita dapat ni. Sehingga kita boleh pergi mari, boleh buat kerja, boleh puasa, boleh cari kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Baik, Allah kata fa inni qarib, aku hampir dengan kamu.
Ujibu. Lepas tu dia kata apa? Ujibu. Aku sentiasa menjawab. Ujibu ni ajaba yujibu ijabah. Mana ijabah ni kalau orang tanya terus jawab. Kalau orang minta terus beri. Ujibu dia guna fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni perbuatan present dan future. Orang putih kata sekarang dan akan datang. Ujibu, aku sentiasa bersedia menerima da'wata, mana-mana harapan, doa. Ad-da'i, orang yang berdoa. Da'watad da', doa orang yang berdoa. Idza da'an, apabila dia telah berdoa kepadaku. Cuba perhatikan tuan-tuan muslimin muslimat sekalian kepada rangkap ayat ini. Nah, pertama kita tengok Allah kata wa idza sa'alaka ibadi anni. Pegang situ. Apabila bertanya mana-mana hambaku, ibadi, sayang dia kepada kita. Mahabbah Allah begitu hebat antara kita dengan dia. Ibadi, hamba-hambaku. Ramai yang hadir semua ini, insya-Allah kita, saya, tuan-tuan semua ni adalah hamba Allah. Kalau bertanya engkau wahai Muhammad, hamba-hambaku ini anni, tentang aku, tanya tentang Allah. Di mana Allah? Nah, apa yang Allah buat kita, yang kita patut kena sembah Allah, taat pada Allah, tak boleh derhaka kepada Allah, tak boleh kecilkan Allah. Apa yang Allah buat kita? Tuan-tuan nampak dah Allah buat kita apa? Nah, kalau kita tengok dekat dengan kita dalam diri kita, dah cukup dah Allah buat kita. Yang saya sebut tadi, ruhi, kata Allah, ruh saya beri kepada kamu. Nah, wa nufikha fihi min ruhihi, Allah tiupkan daripada ruhnya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian lepas ada ruh, wa ja'ala lakumu as-sam'a, Allah jadikan kepada kamu telinga boleh dengar. Ramai yang ada telinga tak boleh dengar. Wal absar, jadi mata dan boleh melihat. As-sam'a ni bukan telinga. Telinga ni tak ada masalah, biasanya orang ada telinga, adalah. Nah, jarang orang lahir tak ada telinga. Tapi as-sam'a ni boleh dengar. Satu nikmat. Dengar pula, dengar hak Allah perintah, lagi besar nikmat. Kadang-kadang dengar tapi tak dengar hak Allah suruh. Dengar hak Allah tak suruh. Kan? Ramadan ni Allah suruh dengarkan Quran, kita tak dengar Quran. Kita banyak dengar lagu-lagu. Dengar orang mengumpat, mencela dan seumpamanya. Wal absar, Allah tak kata wal a'yun. Mata, dia kata absar. Absar ni bila kita tengok dengan mata, kita nampak sampai ke hati. Nah, kita basir. Basir ini dia tengok sampai ke akhirat. Tengok benda ni. Bukan tengok dunia. Kita tengok duit dah. Allah, duit banyaknya, kayanya. Tapi halal ke duit yang aku nak ambil ni? Ataupun haram? Kalau halal, aku nak. Kalau haram, aku tak nak. Orang macam ni, dia tengok bil basir, dengan mata hati, bukan dengan mata banyak duit ambil. Tak fikir. Itu dia panggil bil a'yun, dengan mata zahir. Orang tengok dan dia nilai apa yang dia tengok itu dengan basir, dengan mata hati dia. Itulah sebenarnya orang yang menjadi mahabbatullah subhanahu wa ta'ala. Wal afidah, ada hati, kan? Allah jadikan. Bila Allah tiup min ruhi, daripada min ruhihi, daripada ruhnya, kemudian Allah jadikan 3 perkara untuk alat, iaitu pendengaran, penglihatan dan hati, untuk timbang, untuk jadi penyambung antara apa yang kita baca dengan apa yang kita lakukan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kursus yang saya sampai di seluruh Selangor setakat ni lah, dalam kursus di bawah SPICE, saya bawa kursus
bahasa Arab solat dengan ustaz dulu ustaz bahagian motivasi semua sekali. Saya ni bukan motivasi, saya cuba bina penyambung antara 3 anggota. Dalam diri kita ni ada jasad, kan? Jasad ni yang kita duk gerak, duk rokok, sunyi ni jasad. Di samping jasad tu kita ada apa? Kita ada lisan, kita ada lidah. Lidah yang kita baca Quran, yang kita baca zikir, yang kita baca doa dalam sembahyang, itu lidah kita. Satu lagi anggota yang menjadi penyambung antara jasad dengan lidah ialah hati. Kadang-kadang kita tak ambil perhatian kepada hati. Kita baca tu gak elok Quran, kita baca doa cukup sempurna, macam imam baca cukup jelas, tapi apakah semua yang dengar itu sampai ke hati? Itu soalnya. Penyambung antara jasad yang kita rokak, kita sujud, yang kita amin, yang kita angkat itu dengan lidah ialah hati kita. Kalau hati yang mendengar tidak merasa sedikit pun, maka ibadat kita itu ibadat yang tidak ada kualiti. Sebab tidak ada rasa. Tak rasa. Macam orang sakit, dia makan nasi, makan apa tak rasa apa pun, tak rasa nikmat. Kita dengar orang baca Quran, dengar orang baca doa, tapi kita ambil je lah, mudah-mudahan baik dah. Tapi tidak merasa meresap di dalam jiwa kita terhadap apa yang kita dengar itu. Puncanya ialah kita tidak memahami bacaan yang kita baca. Oleh sebab itu saya insya-Allah untuk masa ini saya cuba nak kaitkan, nak hubungkan antara 3 anggota ini, antara jasad yang dirokak, disujud kepada Allah, yang bergerak pada Allah, lidah yang menyebut, dengan hati. Bagaimana nak sambung? Segala yang disebut oleh lidah itu mesti dibawa ke hati, dan hati faham. Kalau bawa ke hati, hati tak faham, tak boleh apa. Tuan-tuan, satu, saya buat kajian dan saya test masyarakat yang ikut kursus. Yang saya buat ni kursus bahasa Arab solat. Semua bacaan dalam sembahyang tu saya bagi dalam masa 9 jam. InsyaAllah mereka akan dapat isi yang ada dalam tu. Saya cuba nilai salam kepada sekalian yang hadir dalam kursus. Majoriti tak boleh memberi komitmen yang terbaik dalam menyelesaikan masalah salam. Salam, Assalamualaikum. Cuba tuan-tuan nilaikan rakan-rakan kita dan siapa-siapa beri salam, cukup tak rukun dia? Sedangkan salam ini nama Allah. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddusu assalam. Assalam nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata ufshus salam, sebarlah kamu salam. Antara benda-benda yang boleh merapatkan kita, menyelamatkan manusia ialah sebar salam. Tiba-tiba kita sebar salam dengan cara yang tidak sampai ke hati. Baik, dalam salam dia ada 3 kalimah paling kurang, tuan-tuan. 3 kalimah, 1 ayat, 3 kalimah, 11 suara. 11 suara. Kita buat tangan pun tak cukup lagi 11. Tambah 1 lagi. 11 suara. Sesiapa yang memberi salam tidak cukup rukun 11 suara ini, kamu dia jawab kurang daripada 11 suara, dia sama ada tak dapat apa yang dia hajati ataupun dia berdosa. Salam je. Assalamualaikum. Tak dapat apa, tuan-tuan. Salam. Masuk Allah, jadi budaya. Kan? Assalamualaikum. Salam. Kum, lam. Gitu je. Ingatlah tuan-tuan, kita sedang menyebar nama Allah. Nama Allah ialah Assalam. Assalam, senyum manis.
Assalam, bukan assalam, bukan. Assalam, senyum manis. Kita sebat. Kemudian perkataan salam itu ada berapa suara? Ada 6 suara. Assalam ada 6. As, 2 dah. Lam, 2. As, salam, 3. Assalam, 3. Mu. Sorry. As, 2. Kan? Salah, 3, 5. Mu, 6. 6 suara. Assalamu, 6 suara kena keluar daripada 6 huruf, 6 suara kena keluar daripada mulut kita. Kalau sesiapa bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, tak ada. Kurang daripada 6 suara ini, dia tidak akan menemui kebaikan daripada salam itu. Alaikum ada 5. Alaikum. 2 kalimah ala makna ke atas. Ke atas. Maknanya ulama bahasa mengatakan bila kita sebut ala, sewajibnya kamu dapat. Kum, kamu semua. Maknanya sejahtera. Salam itu makna sejahtera pada diri kamu, pada harta kamu, pada anak kamu, kepada segala yang kamu miliki. Selamat kepada kamu sebab ia adalah nama Allah As-Salam. Kemudian ala ialah menjadi suatu keperluan dan kewajipan kamu menerimanya. Kum, kamu semua. Jadi bila kita sebar salam dengan betul, dengan 11 suara, 6 pada assalamu, 5 pada alaikum. 11 suara ini bila kita bagi, orang tu pasti dapat. Pasti dapat apa? Kesejahteraan. Maka Nabi suruh kita sebarkan salam ini kepada sekalian manusia. Kita sebarlah, Assalamualaikum, Assalamualaikum, ada umar. Tak boleh apa tuan-tuan. Sebab itulah umat kita tidak begitu selamat. Sedangkan assalam selamat. Sebab kebanyakan kita menjual salam dengan cara yang tidak sempurna. Mulai hari ini insya-Allah kita cubalah jualkan salam kita dengan cukup sempurna. Kemudian jawab salam. Jawab salam paling sempurna. Kita kena buat yang lebih baik daripada orang bagi. Assalamu alaikum, kita kena jawab waalaikum assalam warahmatullah. Itu paling baik. Paling tidak, paling mana kita kata kalau paling baik, yang sempurna, yang standard biasa sama dengan dia. Bagaimana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya kira ni hak standard kita lah. Kalau saya nak cerita khilaf-khilaf lain tu banyak lagi lah. Dah, ni standard kita duk guna. Kita kena jawab waalaikumsalam. Kalau kita jawab alaikumussalam, tak ada wow, dia tak cukup sebelah. Tak cukup sebelah. Alaikumussalam, tak cukup sebelah. Kalau nak lebih, warahmatullah, lebihlah. Kalau assalamualaikum, alaikumussalam 10 je. Sebab itu ulama tambah 1. Waalaikumsalam jadi sebelah. Baru tak berdosa. Kalau tak cukup sebelah, berdosa kita bagi jawab salam. Dalilnya firman Allah dalam surah An-Nisa. Allah fa idza huyitum bi tahiyyatin, apabila kamu diberi tahiyat dengan satu tahiyat, fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah dengan yang paling baik daripadanya, aurudduha, ataupun jawab sama. Dalam salam, muslimin muslimat sekalian, dia ada satu isu yang jarang orang ambil perhatian, iaitu hayya. Hayya, kan? Fahayyu bi ahsana minha. Hayya ini ialah satu kalimah makna hayyun. Hayyun ini nama Allah, Al-Hayyu. Hayyun, dia guna hayyun dengan hayya 'alas salah. Hayya apa makna hayya 'alas salah? Yang kita tahu makna apa? Kan? Kita tahu, marilah menunaikan sembahyang. Dalam bahasa Arab ada satu lagi kalimah yang makna mari, iaitu hayya dengan ha besar. Hayya, mari.
Dalam penyelidikan bahasa melihat bahawa hayya ini diguna dalam azan, dalam salam. Hayya ini diguna dalam azan dan dalam salam. Kenapa dipilih perkataan hayyu bi ahsana, dipilih dengan hayya dengan makna hidup? Rupa-rupanya tuan-tuan, kalau kita terjemah hayya 'ala solah, mari semaya, orang tak rasa. Tapi kalau terjemah hayya makna hidup, kalau hayya ini fi'il amma, ayat perintah, hiduplah kamu di atas mengerjakan sembahyang. Orang yang tak sembahyang dia tak hidup. Orang yang tak sembahyang dia tak hidup. Sebab itu Allah mensyariatkan azan dengan menyatakan bahawa hayya, hiduplah kamu fi'il amma. Hiduplah kamu di atas mengerjakan sembahyang. Baik, orang tak sembahyang ramai yang hidup. Memang dia hidup, tapi hidup jasad dengan lidah, tetapi hati dia tidak hidup sebab dia tidak sembahyang. Oleh sebab itu dua cara untuk menghidupkan manusia, hati manusia. Pertama ialah sembahyang, yang kedua ialah salam. Fahayyu, hiduplah kamu, mana jawab salam bi ahsana, yang terbaik. Maknanya kita kena jawab, menjadi suatu kewajipan. Bagi salam sunat je. Baik. Tapi tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian, ada 3 salam yang wajib kita tunaikan kepada semasa hidup di dunia ini. 3 salam yang wajib kita tunaikan. Pada siapa? Salam biasa sunat kita bagi salam. Assalamualaikum sunat. Yang menjawab wajib, kan? Kalau kurang berdosa, kalau sama cukup-cukup. Dia yang terbaik lebih. Tetapi ada salam setiap Muslim wajib diberi salam. Tak beri salam, tak sah hidup dia. Kat mana? Dalam semayang, kan? Dalam semayang, dalam tahiyat. Ada 3 orang kita bagi salam kepada Allah, kepada Rasul dan kepada sekalian muslimin muslimat. At-tahiyatu lillah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ini salam kita kepada Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kita yang menjadi rukun hidup kita ialah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam wajib yang ketiga ialah assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, iaitu sejahteralah ke atas kami sekalian yang hadir dalam jemaah ni. Penting hadir bersolat berjemaah. Setiap orang bagi salam pada kita, maknanya ucap doa selamat untuk kita. Dan kepada mana-mana hamba Allah yang ada di dunia ini yang soleh-soleh. Mana 3 kita bagi salam yang menjadi rukun. Oleh sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, cukup tepatlah apa yang Allah kata, yang ulama-ulama salah kata, miskin ahli dunia ialah orang yang mati, yang keluar dunia, dia tak rasa makanan yang terbaik. Inilah iaitu mahabbatullah, dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dapat kasih sayang Allah, kenal Allah dengan cara itu. Dan zikrullah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala kata, wa idza sa'alaka ibadi anni, bila mana-mana hamba-Ku tanya aku, fa inni qarib, aku dekat. Bukan sekadar dekat, ujibu, aku bersedia bila-bila masa menerima dakwata, panggilan, doa, hajat. Ad-da'i, orang yang berdoa, orang yang berhajat. Idza da'an, bila dia berdoa, bila dia meminta. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, idza da'an, ujibu da'wata da'i, aku menerima segala panggilan orang yang memanggil. Orang yang memanggil, idza da'an, bila dia panggil aku, dia kata. Baik, muslimin muslimat
Agak-agak kita duk fikir sebagai seorang Islam, Allah kata Allah beri keamanan, beri segala keperluan, beri segala kebaikan bila dia doa. Kat mana yang menjadi suatu budaya yang kita doa Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak boleh dipisahkan dengan hidup kita? Kat mana? Nak ngantuk pagi-pagi ni, malam qiyamul lail. Nah, saya baru balik daripada hospital. Apa nama, semalam rumah dia mungkin jatuh ke apa, dia tinggal di hospital sekejap, mari kuliah. Mudah-mudahan tuan-tuan doalah untuk kebaikannya, insya-Allah. Ada orang boleh kiam, ada orang sakit, kan? Dalam hidup ni berbagai-bagai Allah Subhanahu Wa Taala uji, dan insya-Allah orang yang terbaik di kalangan orang yang diuji Allah ialah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimin muslimat sekalian, akhir sekali, saya tak nak panjang sebab ada nak pergi hospital. Akhir sekali, bila Allah kata bila berdoa, idza da'an, bila dia berdoa, ada 3 tempat muslimin muslimat yang kita tak boleh pisahkan dengan diri kita. Yang paling mustajab, yang paling kuat, yang paling kita kena buat. Kalau tak buat, tak jadi. Nabi tak suruh, tak suka. Allah tak suka. Kat mana? Yang pertama sekali, umat Nabi Muhammad ni tak boleh pisah ialah semayang. Betul tak? Orang yang semayang ialah orang yang berdoa. Sebab salah itu maknanya doa. As-salah tu ada 3 makna. As-salah, semayang, maknanya solat itu berhubung, solat itu doa, solat itu mengharap. Solat itu berhubung, maknanya orang yang sembahyang secara automatik dia telah menerima tawaran Allah, falyastajibu li, hendaklah kalian semua menerima tawaranku ini. Falyastajibu ni makna istijabah, terima tawaran. Orang yang sembahyang sahaja menerima tawaran Allah dalam ayat yang kita baca tadi. Sebab sembahyang makna doa, makna berhubung. Dalam sembahyang banyak doa-doa yang menjadi prasyarat keamanan, kebaikan, kehidupan di dunia ini. Sembahyang. Tuan-tuan perasan tak, dalam sembahyang ni kita ada doa, walaupun dia sunat, doa duduk antara 2 sujud. Perasan tak? Berapa benda yang kita minta dengan Allah dalam 2 sujud tu? Duduk antara 2 sujud. Berapa benda kita minta? Pernah tak kira? Dia pernah kira tak? Tak faham. Itu masalah besar yang ustaz kena buat motivasi pula lepas pada ni. Macam mana nak fahamkan orang semayang benda yang dia minta antara 2 sujud ini. Antara 2 sujud ni tuan-tuan, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud pula. Kenapa 2 kali sujud? Kenapa 2 kali sujud? Lepas tu duduk sekejap, duduk antara 2 sujud, sujud pula. Nah, saya buat kajian sikit-sikit lah. Yang sujud pertama itu adalah bermakna kita tak ada. Dulu kita tak ada. Kita lahir duduk di dunia, kan? Duduk sekejap dunia, pergi pula kepada asal kita, kematian. Makna mati tak ada. Allah jadikan manusia daripada tiada kepada ada, tiada ada. Betul tak? Pak, tak ada, tak ada. Apa benda? Buat teka-teki. Tak ada, tak ada. Masa sujud tak ada. Mana seolah kita duduk tanah ataupun air mani belum dicipta. Kemudian kita duduk di dunia. Kemudian kita kembali kepada Allah balik. Semasa duduk antara 2 sujud itu tuan-tuan, kalau kita bilang apa yang kita minta
yang doa yang kita baca biasa tu, ada 8 benda yang kita minta. 8 benda yang kita minta, yang kesemua itu cukup untuk hidup manusia di dunia ini selamat. Rabbighfirli, kan? Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. 8. Balik cek tengok apa yang 88 tu. Tengok buka makna apa yang kita minta. Apakah selain daripada 8 itu ada lagi yang kita perlu kepada Allah? Tak ada. Jabarut, kita hebat, ada. Rezeki kita ada, sihat kita ada, Allah ampun kita ada. Apa lagi dalam tu? Sihat wal afiyah wa'fu anni. Allah maaf. Maknanya segala keperluan manusia nak jadi hebat pun ada, jabarut. Nak jadi hebat, rezeki pun ada, kesihatan pun ada, segala-galanya ada. Jadi orang yang semayang, Allah kata, man amila salihan min zakarin au unsa, kan? Siapa di antara kamu, lelaki dan perempuan, dia amal salah, wa huwa mu'min, dengan syarat dia seorang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan hidupkan mereka di dunia ini dengan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum, pusat, walanajziyannahum, dan kami akan balaskan mereka ajrahum. Boleh? Lupa ayat tu. Walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kan? Tak. Walanajziyannahum, Allah sumpah. Amannya ada taukidain. La najziyanna, dua confirmation. Pasti sungguh-sungguh kami akan balas mereka lebih baik daripada apa yang mereka buat. Di dunia hidup yang baik, di akhirat Allah akan balas lebih bi ahsani, dengan lebih baik makanu yang malu daripada apa yang mereka buat. Ini kata Allah, la nuhyiyannahu, lam taukidain. Taukid dengan lam, la, nun taukid. Dua nun taukid ni tuan-tuan tidak boleh ditolak 100%. Kena terima. Kalau tak terima, kafir dia. Itu berat. Maknanya Allah dah janji dalam semayang ada segala-gala. Oleh sebab itu, Ramadan ini kalau buat 20 rakaat pun jangan duk marah pada masjid. Buat 20 rakaat masjid marah, dia kata tak erti bahasa masjid ini. Dah lah panjang buat 20. Dah. Biarlah orang buat. Orang nak buat, biarlah dia buat, kan. Kalau yang 8 tu, rak kat 8, buat 8. 20 tu bagi ke orang lain. Ada 2 sah je Ustaz, tak payah buat lah 20 tu. Buat 20 ada 2 sah. Kadang-kadang sah setengah di Masjid Syakiri. Tak apa. Tak, masjid hidup. Seorang imam dengan makmum pun masjid boleh diimarahkan. Jadi kalau kita mampu buat 8, alhamdulillah, teruskanlah dengan 8. Tapi jangan pula marah kepada orang buat 20. Dengan sebab dia duduk zikir pada Allah, duduk solat, itu kampung akan aman semua sekali. Nah, jadi begitu kita punya kesungguhan. Orang nak doa pada Allah, orang duduk munajat pada Allah. Dengan sebab dia munajatlah, orang kampung akan aman selamat. Itu satu cara kita nak dekat dengan Allah, nak terima dengan Allah, bercakap dengan dapat mahabbah Allah. Banyakkan solat. Dan solat tarawih ada Ramadan ni je. Bulan lain tak boleh dah tarawih. Sebab itu kita usaha dah. Semalam kita buat di Masjid Syakiri 8 rakaat. Skala 20, 1 juzuk. Semalam buat 8. Tapi dekat dengan juzuk juga, buat 8 baca 2 muka pipi. 2 muka surat. Orang tunggu belaka, tapi sedih belaka tengok. Dah lah, dia seronok dah buat 8 tu. Tapi 2 muka surat Ustaz Mujahid baca. Sebab nak qiyam tadi, terpaksa kena baca, apa nak cukup habis juga.
Tapi seronok orang tunggu belakang. Biar sedih. Esok kalau panjang gitu tak mari aku. Jadi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak nak susah sangat. Tak nak susah, nak senang sama. Nah, gitu. Sebab apa? Sebab kita tidak dapat mahabbah. Bila dapat mahabbah, lagi-lagi mahabbah kalau kita faham itu, insya-Allah. Nah, dan faham Quran itu adalah satu tuntutan yang mesti kita lakukan, tuan-tuan. Mesti kita lakukan. Usahalah tuan-tuan yang hadir ni kena belajar bahasa Al-Quran. Tak nak belajar bahasa Arab tak nak masalah. Belajar bahasa Quran. Nah, kalau tuan-tuan tak nak belajar bahasa Arab payah, tak payah belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Al-Quran, bahasa solat, bahasa zikir. Sama je. Begitu muslim-muslimat satu. Yang kedua, untuk kita orang kata mahabbah dengan Allah, tadi kita semayang kan, kita baca Quran. Kita baca Quran pada bulan Ramadan ni banyak. Ulama-ulama salaf, Imam Syafi'i dikatakan 60 kali habis Ramadan. Saya tak habis sekali pun lagi, tuan-tuan. Tuan mungkin habis banyak kali dah. Tak tahu macam mana lah orang dulu. Tak. Makna dia kosongkan hidup dia. Kata ulama, Ramadan ini Mausim al-muttaqin, musim orang-orang yang bertakwa mengambil peluang. Wa matjar as-salihin, gerai-gerai perniagaan orang-orang yang baik-baik, orang yang soleh. Wa muaskar imani li taqwiyatil iradat, dan muaskar imani. Muaskar nak terjemah apa? Muaskar. Orang-orang tentera tu masa dia latih tubi, latih awal dia panggil apa? Muaskar dia panggil. Apa Ustaz? Muaskar imani ni. Maknanya satu latihan lasak untuk dalam bentuk keimanan untuk menguatkan rasa semangat jiwa. Wa ta'bi'ah al-azaim, dan pencetus keazaman yang tinggi kepada umat Islam di bulan Ramadan ni. Kita sekarang ni gerai-gerai dunia, mana-mana saja gerai banyak. Orang tak sembahyang tarawih kerana gerai-gerai Ramadan, bukan di masjid gerai-gerai Ramadan. Dah banyak dah kita diselewengkan oleh budaya-budaya yang salah yang kita buat. Sepatutnya Ramadan ni tak ada dah gerai Ramadan. Nah, tapi kita gerai Ramadan lah yang paling semangat orang jual, dan mahal-mahal pula dia jual. Kan? Semua orang boleh untung. Dunia boleh untung, akhirat tak tahulah. Begitu. Last kali kita dapat mahabbah Allah dengan berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Ramadan ni orang selawat banyak kan? Sallallahu, satu hal. Apa dalam tarawih tu? Tak ingat dah. Kat masjid Syakir ni tak buat kan? Apa dia? Nah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Selawat tu bukan main-main. Sallallahu, Allah telah berselawat kepada Nabi. Wasallam alaihi, Allah telah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang selawat tu, kalau dia faham, dia boleh pahala 10 kali ganda. Allah doa ke dia. Tapi duk sallallahu takut tak faham je lah. Sallallahu mulut dengan tangan kuat. Nak, tapi hati takut tidak terpandu. Kalau dah terpandu, alhamdulillah lah, kita selamat. Itulah muslimin muslimat, apa yang saya boleh sampaikan sedikit sebanyak mengenai ayat 186 surah Al-Baqarah ini. Wa iza sa'alakan ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah kata yang akhir sekali, fal yastajib, hendaklah kamu terima tawaranku, wal yu'minu bi, hendaklah kamu beriman denganku, la'allahum yarshudun, dengan sebab itu semestinya kamu dapat pandu. Saya terjemah Ustaz la'alla ni sebagai mesti, sebab ada dalam satu kolom bahasa, bila janji itu daripada Allah, dia tidak makna la'alla ni mudah-mudahan.
Kalau janji kita dengan sama kita, la'alla maknanya boleh jadi berlaku, boleh jadi tak berlaku. Tetapi kalau Allah kata la'allahum yarshudun, bukan makna orang kata mudah-mudahan, dia makna semestinya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sebut itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada tadi. Oh gitu.